A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ustazah lagi hari ni ustazah pakai tudung coklat ya. Ya. Okey anak-anak, hari ini mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah. Hari ini kita sambung lagi ibadah minggu lepas yang kita belajar, kita sambung lagi minggu ni. Untuk tahun satu, anak-anak tahun satu kan, tahun lain pun nak belajar boleh juga, tak ada masalah, boleh. Okey, tajuknya, dah keluar dah. Tajuknya, masih sama dengan minggu lepas, iaitu wuduk. Wuduk apa? Wuduk sempurna. Kita nak sempurnakan wuduk kita. So saya yakin dan pasti anak-anak semua selalu hari-hari wuduk kan. Satu hari sekurang-kurangnya 5 kali wuduk. Tetapi kita nak belajar sungguh-sungguh biar wuduknya sempurna. Hari ini siri yang kedua, ataupun istilah senang sebutnya episod 2. Minggu lepas episod 1. Minggu lepas kita belajar wuduk sempurna, kita belajar yang mudah-mudah, iaitu apa dia? Ingat balik. Erti wuduk, ya betul, pandai. Erti wuduk dan tujuan wuduk. Tetapi hari ini kita nak belajar, kalau minggu lepas 2 benda, minggu ni kita nak belajar 3 perkara. Apa dia? Pertama, kita nak belajar rukun wuduk. Kedua, kita nak belajar sunat wuduk. Dan yang ketiga, kita nak belajar perkara makruh ketika berwuduk. InsyaAllah. Tak tahu, tak pasti, tak takut. Semua jangan risau. Ustazah ada. Kita belajar sama. Okey anak-anak. Anak-anak boleh rujuk buku teks, muka surat 98, 99 dan 100. Hari ni 3 muka surat. Minggu lepas 2 muka surat ya. Minggu lepas muka surat 96, 97. Minggu ni 3 muka surat 98, 99 dan 100. Okey, baik anak-anak, sedia? Ingat lagi minggu lepas, Ustazah pesan apa? Sunat berwuduk sebelum menuntut ilmu. Pergi ambil wuduk dulu siapa yang belum ambil ya. Okey. Baik anak-anak, mari lihat bidang ibadah. Sekarang kita berada di unit 3. Jika anak lihat buku teks anak-anak, di bahagian hadapan isi kandungan, kita dah berada di unit 3 bidang ibadah. Wuduk sempurna. Ada lagi 2 unit lagi, insya-Allah. Okey, baik anak-anak, objektif pembelajaran. Hari ni apa yang kita nak dapat? Okey, pertama, kita nak menjelaskan rukun-rukun wuduk. Anak-anak boleh jelaskan. Jelaskan ni bukan cakap je, bukan sebut je. Faham betul lah tu. Tu boleh jelas, boleh sebut balik. Menjelaskan rukun-rukun wuduk. Dan seterusnya yang kedua, anak-anak boleh menganalisis perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwudu. Anak-anak tahu, ini sunat, ini rukun, ini makruh. Gitu. InsyaAllah kita belajar sama-sama ya. Okey. Ini dia buku teks pendidikan Islam anak-anak. Keluarkan letak atas meja. Berkat ilmu ni. Kalau dulu-dulu saya suka peluk buku. Sayang buku. Jangan letak merata-rata. Ilmu tu kita kena sayang ilmu ya. Okey, muka surat 98. Ini muka suratnya ya anak-anak. Muka surat 98. Muka surat 99 dan muka surat 100. 3 muka surat. Tapi muka surat 100 ni hari ni kita belajar separuh muka surat je. Ada diskaun ya. Diskaun separuh muka surat. Separuh lagi insya-Allah untuk episod 3 pula kita simpan. Okey anak-anak. Okey, lihat. Wuduk yang sempurna ialah wuduk yang lengkap rukun dan sunatnya. Itu maksud wuduk sempurna. Wuduk sempurna ni lengkap rukun. Sunat dia lengkap juga. Serta meninggalkan perkara yang makruh. Itu yang hari ni kita nak dapatkan wuduk yang sempurna. Hari ni kita belajar tentang rukun wuduk. Hari ni kita belajar tentang sunat wuduk. Dan perkara-perkara makruh ketika berwuduk untuk memastikan wuduk kita semua adalah wuduk yang sempurna, insya-Allah.
Okey, baik anak-anak. Anak-anak unit 3, tajuk wuduk sempurna. Wuduk sempurna. Yang warna kuning kat atas sekali buku tu, buku teks anak-anak. Ya. Wuduk sempurna, rukun dan sunat. Kenapa warna berbeza ni? Ada signifikan ni. Hari ini, muka surat 98, 99 anak-anak lihat pada warna, ya. Jika anak-anak lihat tulisannya berwarna biru, maka itu adalah rukun. Tetapi jika anak-anak lihat tulisannya berwarna merah, itu adalah sunat wuduk. Okey, boleh? Biru rukun, sunat warna merah. Eja rukun. Ra, waw, ru, kaf, waw, nun, kun, rukun. Eja sunat. Sin, nun, ta marbutah. Sunat. Okey, bagus. Semua bagus-bagus ni. Okey, kita teruskan. Arahannya. Arahan. Fahami dan amalkan. Kita nak faham dulu. Lepas ni kita nak amalkan. Sehari-hari ya, insyaAllah. Okey, baik anak-anak. Ini adalah paparan muka surat 98 dan 99 anak-anak. Jangan salah tengok ya. Kenapa Ustazah kata jangan salah tengok? Kalau anak-anak biasa tengok buku teks, biasa kita tengok atas, kita tengok bawah, baru kita pergi sebelah kan? Tak. Untuk bahagian wuduk ini, rukun dan sunat wuduk ni, anak-anak tak boleh tengok atas, tengok bawah tak? Anak-anak tengok satu baris. 98 baris atas, kemudian sambung 99 baris atas. Kemudian kita pergi kepada 98 baris bawah dan 99 baris bawah. Ini Ustazah dah letakkan satu muka. Senang nak tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Suara pun dah terkeluar ya. Okey. Boleh anak-anak? Okey, kita lihat gambar ini. Okey. Ingatkan tadi Ustazah kata apa tadi Ustazah kata? Wuduk yang sempurna kalau warna biru itu rukun, warna merah itu sunat. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Gambar pertama. Gambar pertama dia tulis bersugi. Tengok. Dia letakkan bersugi ni istilah biasa kita guna gosok gigi lah. Anak-anak gosok gigi itu adalah sunat wuduk. Pertama sekali kita gosok gigi ataupun bersugi. Yang kedua, selepas gosok gigi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun warna merah, sunat juga. Lepas bersugi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, selepas baca Bismillah kita basuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Lihat, ada perbezaan. Ni basuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Pergelangan tangan nak basuh. Sebab kita nak guna tangan kita ni kejap lagi. Nak basuh anggota-anggota tertentu yang lain. Okey, ini pun masih sunat. Okey. Kemudian yang seterusnya yang keempat, berkumur-kumur. Lihat dia guna dua tangan. Ada beza ya gambar keempat dan kelima. Gambar keempat dia guna dua-dua tangan. Tu dia berkumur-kumur. Kaf waw kum mim waw ra kumur. Dia berkumur-kumur. Kita kumur-kumur ni masukkan air ke dalam mulut. Kemudian untuk membersihkan. Ada sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi tadi kan. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Yang kelima. Kita memasukkan air ke dalam hidung. Lihat ya. Dia menggunakan sebelah tangan sahaja. Ambil air, kemudian bawa dekat pada hidung. Dan masukkan sedikit air ke dalam hidung. Kemudian boleh bersihkan hidung. Okey, seterusnya nombor 6. Ni 1, 2, 3, 4, 5 ini semua sunat warna merah ya. Sunat wuduk. Buat dapat pahala, tinggalkan tidak berdosa. Okey, seterusnya kita dah pergi nombor 6. Nombor 6 dah start warna biru. Maksudnya dah pergi pada rukun. Okey, rukun yang pertama lah ni. Okey, dia kata nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Maksudnya ni kita berniat ketika membasuh muka. Pertama, rukun wuduk, niat. Nun, ya, ta marbutah. Niat.
Anak-anak pun boleh biasa baca niat yang nawaitul wudu'a lillahi ta'ala pun boleh. Tak ada masalah. Salah satu ya. Okey, seterusnya. Ini rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua, ni nombor 7 dah. Masuk nombor 7. Basuh muka. Tengok dia angkat tangan, tutup muka. Ni tadi angkat sampai mulut je. Yang ini angkat tangan, basuh muka. Basuh muka rukun. Lihat gambar ni. Kita kena basuh ni, kena perhatikan. Jangan main cepuk-cepuk je air dekat muka. Tak boleh. Ya. Sapu. Basuh muka kita. Dari cuping telinga kanan ke cuping telinga kiri dan seluruh bahagian muka. Kita jaga. Okey, ini 3 kali. Ini rukun. Rukun. Wajib buat. Pertama niat, kedua basuh muka. Ingat, ejaan muka. Mim, waw, mu, kaf, ka. Muka. Bagus, pandai. Okey, seterusnya nombor 8. Okey, nombor 8 kita nak basuh, membasuh tangan hingga ke siku. Tangan, tak alif, tangan, nun kan, tangan. Basuh ni. Nampak dia tunjuk. Kena dari hujung jari ni sampai ke siku. Mesti sampai siku. Jangan separuh-separuh. Nanti tak sempurna. Okey? Mulai dengan tangan kanan. 3 kali tangan kanan, 3 kali tangan kiri. Ini yang ketiga lah rukun. Rukun pertama niat. Rukun kedua basuh muka. Rukun ketiga basuh tangan. Rukun keempat. Warna biru kan? Warna biru rukun lah. Rukun yang keempat, ni. Tengok dia sentuh rambut dia ni. Membasuh. Menyapu. Salah. Sasul. Basuh yang tangan tadi basuh. Ni sapu. Kita sapu. Menyapu. Mim, menya, alif, nyapa, wapu. Menyapu sebahagian kepala. Ejaan kepala. Kaf, ke, pa, alif, pa, lam, alif, la. Kepala. Menyapu sebahagian kepala. Ni kepala kita ni. Kita sapu sikit. Kalau orang ada rambut, rambutnya lah disapu. Tapi kalau yang tak ada rambut, yang botak tu, kita sapu sebahagian kepala. Sunat membasuh keseluruhan kepala. Kalau boleh, sapu terus sampai belakang lah. Seluruh kepala. Tapi sunat ya. Buat dapat pahala. Tinggalkan tidak berdosa. Ini. Tapi basuh kepala kena. Sapu kepala. Basuh lagi Ustazah sebut ya. Sapu. Sapu. Basuh ni kan basah lencun awak ya. Sapu sebahagian kepala. Okey, seterusnya yang ke-10. Yang ke-10. Lihat dia pegang. Ini betul. Basuh. Basuh telinga. Membasuh. Mim, mem, ba, alif, pa, sin, waw, hasuh. Membasuh telinga. Lihat ejaan telinga. Ta, te, lam, ya, li, nga, alif, nga. Telinga. Basuh telinga. Kita basuh telinga kita. 3 kali. Boleh ya anak-anak. Okey, ni basuh telinga ni sunat. Sebab warna merah. Okey, seterusnya. Yang ke-11. Yang ke-11. Okey, lihat. Tu tengah buat apa tu? Tengah basuh kaki. Pandai. Membasuh kaki. Kaf alif, kaf yaki. Kaki. Nak basuh kaki sampai mana? Hingga ke buku lali. Mana buku lali? Ni. Anak-anak kalau rasa dekat bahagian kaki ni ada macam terkeluar sikit. Dekat sini. Itu buku lali. Kena basuh kaki sampai buku lali. Okey. Mulai dengan yang kanan juga. Mulakan dengan kaki kanan 3 kali. Kemudian kaki kiri 3 kali. Ni warna biru. Warna biru maksudnya rukun. Rukun pertama niat. Rukun kedua basuh muka. Rukun ketiga basuh tangan. Rukun keempat sapu kepala. Rukun yang kelima basuh kaki. Dan rukun yang terakhir. Dah sampai rukun terakhir ni nombor 12. Rukun terakhir tertib. Tertib. Tertib tu maksudnya apa? Buat ikut urutan. Tak boleh basuh kaki dulu baru basuh muka. Tak boleh. Tak boleh. Kena basuh muka dulu. Basuh tangan. Sapu kepala. Basuh kaki. Barulah betul. Ikut tertib. Tertib ikut urutan. Jangan langkau-langkau ya. Okey, itu sahaja. Belum habis lagi. Betul belum habis. Ada nombor 13. Nombor 13 ni apa? Membaca doa. Yang ini warna merah.
Jadi bila warna merah dia sunat. Sunat membaca doa selepas mengambil wudu. Apa doanya? Kita baca sama-sama ya, anak-anak dengar Ustazah baca. Lepas-lepas ni boleh ikut sokmo-sokmo baca. Lepas ambil wuduk kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa lepas wudu. Ni ada gambar abang ni tengah doa. Okey, boleh. Keseluruhannya kita ada 13. Dan kita lihat tadi yang warna biru ni semua adalah rukun. Yang warna merah, tulisan warna merah adalah sunat. Okey, boleh anak-anak? InsyaAllah. Tak boleh lagi. Okey, kita pergi gambar besar sikit lah. Ustazah nak besarkan sikit. Tak nampak kan? Ada yang tak nampak. Kita besar sikit. Okey. Dah besar dah gambar ni. Okey, lihat gambar yang pertama. Okey, bersugi ni. Gosok gigi. Kemudian baca bismillah. Kemudian basuh tangan hingga ke pergelangan. Kemudian berkumur. Ini semua sunat. Buat dapat pahala. Okey. Kumur-kumur. Tengok ni dia angkat dua tangan. Okey. Seterusnya. Ustazah besarkan lagi. Kata aku tak nampak kan? Nombor 5. Lepas kumur-kumur kita masukkan air ke dalam hidung. Lihat abang ni dia pegang. Pakai satu tangan masukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang ke-6. Ni mula kita rukun. Warna biru tulisannya. Kita baca niat wudu. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, lepas niat kita basuh muka. Basuh muka. Tengok abang ni basuh muka. Ni kawasan untuk basuh muka. Kena sentuh semua. Tak boleh tak sentuh ya. Kena basahkan dan basuh muka kita. Okey, seterusnya kita pergi pada rukun yang kedua, basuh tangan. Lihat abang ni basuh tangan. Ini kawasan untuk basuh tangan. Tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kemudian yang ketiga, sapu sebahagian kepala. Sebahagian ni rukun. Tapi kalau nak bagus lagi sunat, kita basuh keseluruhan kepala. Okey, seterusnya. Yang ke-10, basuh telinga. Telinga ni warna merah. Telinga warna merah. Warna merah maksudnya sunat. Okey, seterusnya nombor 11. Basuh kaki. Basuh kaki tadi Ustazah kata apa? Basuh kaki sampai buku lali. Yang ke-12 yang terakhir rukunnya adalah tertib. Kena buat ikut stepnya. Orang kata mula muka dulu, kemudian baru tangan. Tak boleh basuh kaki tiba-tiba akhir sekali kita basuh muka. Tak boleh Okey, dan yang terakhir kita baca doa. Ni gambar abang ni baca doa. Doa selepas berwudu. Okey, bagus. Dah nampak ya? Ustazah dah besarkan gambar dah. Boleh nampak kan? InsyaAllah. Okey. Kita pergi. Tadi dah minta kan? Ending nanti kita punya pembelajaran ni anak-anak boleh apa tadi? Boleh jelaskan. Rukun wudu. Analisis. Rukun wudu, sunat wudu. Tadi kita dah tengok, kita tulis balik ya. Okey, yang pertama berniat. Rukun wudu pertama niat. Kedua basuh muka. Lihat ejaan muka. Mim waw mu kaf ka muka. Kemudian sapu sebahagian kepala. Seterusnya membasuh tangan hingga ke siku. Kemudian membasuh kaki hingga ke buku lali. Tertib. Okey, berapa semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rukun wudu. Kalau orang tanya berapa rukun wudu? Ada 6. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada sunat wudu. Sunat wudu, okey, yang pertama tadi bersugi. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tangan hingga ke pergelangan. Berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung.
membasuh telinga dan membaca doa. Okey, habis dah. Berapa ni? Berapa sunat wuduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih satu dari rukun wuduk. Rukun wuduk 6. Sunat wuduk ada tu 7. Okey, bagus. Pandai. Seterusnya, tadi kita kata apa? Kita nak belajar rukun, sunat, satu lagi. Perkara makruh. Ketika berwuduk. Apa dia masa kita wuduk ni? Apa dia perkara makruh? Perkara makruh ni apa? Tak sepatutnya kita buatlah, kita elakkan. Elakkan buat. Kalau elakkan lebih baik. Okey, lihat. Fahami dan hayati. Tengok abang ni. Abang ni buat gambar apa ni? Abang ni tengah tegur kawan-kawan dia. Ui, besarnya air dia buka ni. Membazir ni. Tak elok kan? Okey, mari kita lihat. Perkara yang makruh ketika berwuduk. Pertama, bercakap. Ni, dia pok-pek masa tengah wuduk. Bercakap ni makruh. Eloklah kita elakkan. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Ni, lihat air dia banyak sangat buka ni. Membazir kan? Orang yang suka membazir tu sahabat syaitan. Tak nak. Kita tak nak sahabat dengan syaitan. Seterusnya, mendahulukan anggota kiri. Itu pun makruh. Sebab kita perlu mendahulukan anggota kanan. Kalau kita dahulukan anggota kiri, kita basuh tangan kiri dulu. Itu makruh. Okay? Seterusnya yang terakhir, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Kita ni sihat walafiat, tapi tiba-tiba awak wudukkan saya, tak boleh. Itu perkara yang makruh. Elok kita elakkan. Tapi kalau uzur orang yang sakit, yelah atuk atau nenek kita yang tak mampu nak bangun, okey, maka itu kita boleh bantu mereka untuk berwuduk. Okey, anak-anak membantu dalam perkara kebaikan. Lihat, bagus kawan dia ni. Dia tolong kawan-kawan dia yang lain. Sama-sama nak masuk syurga. Sama-sama kita membantu dalam perkara kebaikan. InsyaAllah. Okey. Apa tu? Muka surat 98. Muka surat 98. Kalau anak-anak perasan ada satu QR code dekat atas. Okey. Ini Ustazah besarkan QR code-nya. Dalam buku nampak kecil kan? Ustazah besarkan untuk anak-anak. Okey, apa kegunaan QR code ni? Anak-anak boleh scan ya. Anak-anak nak scan dekat sini boleh, dekat dalam buku pun boleh. Ataupun, apa ni QR code ni tentang apa? Ada video amali. Tadi Ustazah cerita je kan? Tak nampak kan? Macam mana ni? Tak nampak. Okey. Jadi anak-anak perlukan maklumat lanjut lagi. Anak-anak klik nanti. Ustazah pun letakkan. Dekat bahagian description Ustazah letakkan juga. Jangan klik kat skrin ni warna biru ni, tak jadi. Klik kat bawah ya. Anak-anak boleh tengok pula video amali. Video ni disediakan. Dan pautannya ada dalam buku tadi. Okey. Tertib dalam melakukan ibadat. Ibadat ni kita kena ada ikut aturannya. Semacam kita lah. Mata dekat muka. Kalau mata kat kaki macam mana kan? Tak nampak pula kan? Pijak pula mata. Kita hidup ni perlu ikut tertib. Terutama dalam ibadat kita mesti tertib. Ikut urutannya. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Dah faham? Ustazah yakin bertambah kefahamannya, maka mari kita uji diri kita. Nak uji macam mana? Kita buat latihan. Latihan di mana? Latihan dalam buku aktiviti muka surat 108. Ni halamannya. Arahannya nomborkan mengikut urutan wuduk yang sempurna. Okey, jadi anak-anak kena letak nombor ni. Nombor 1 sampai berapa ni? 3, 6, 9, 12. Nombor 1 sampai 12 lah. Anak-anak kena lihat betul-betul gambar. Nanti bimbang terkeliru. Contoh, kumur-kumur gambar lain. Kalau masukkan air ke hidung, gambar lain. Perhatikan betul-betul ya. Rujuk buku teks, kemudian buat buku aktiviti. InsyaAllah. Semoga bertambah kefahamannya dan diamalkan. Okey, baik. Ustazah kongsikan sedikit sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya kerana bekas wuduk.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak tu bukan Ustazah kata, Rasulullah yang bersabda. Rasulullah sebut orang yang berwuduk ni bercahaya. Nanti anggota-anggota wuduknya nanti di hari kiamat nanti. Maka rajin-rajinlah berwuduk. InsyaAllah anak-anak hebat. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Seperti biasa, fi amanillah. Semoga berada dalam lindungan Allah. Terima kasih kerana setia hingga ke akhir minit video ini. Lama sikit hari ini. Tak apa. Kita belajar lebih sikit. Sebab apa? Nak lebih, kena belajar lebih lah kan? InsyaAllah. Jangan lupa klik butang like. Like. Dan subscribe. Tekan butang subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak kalau lama sikit hari ini. Belajar mesti sungguh-sungguh. Itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.